Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Adabul Mufrad, bab yang ke-339. Imam Bukhari telah membuat bab yang ke-339, iaitu perkataan seseorang, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Di bawah tajuk ini Imam Bukhari kemukakan satu hadis ataupun satu riwayat. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan tajuk ini? Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Baik, ya, untuk memahami hadis ini, cuba kita perhatikan satu hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. An Ibn Abbas qala, An Ibn Abbas قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apakah engkau telah menjadikan sekutu bagi Allah? Sebaiknya ucapkanlah apa yang Allah sendiri kehendaki. Baik, dalam hadis ini ada beberapa poin penting yang hendak disampaikan oleh Ibnu Abbas melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kisah dia, ada seorang lelaki kata kepada Nabi, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Jadi bila lelaki itu berkata demikian, maka Nabi kata perbuatan itu adalah salah satu daripada perbuatan syirik. Kamu tidak boleh katakan begitu. Seolah-olahnya dengan kamu mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang telah Allah kehendaki dan engkau kehendaki, seolah-olah yang disebut oleh Nabi di sini, kata-kata itu walaupun mungkin tidak daripada niat sahabat ni, tetapi secara zahirnya perbuatan itu sudah ada makna syirik kepada Allah, menyamakan Allah dengan Nabi SAW. Bahkan dalam banyak riwayat lain, seperti yang kita sedia maklum, bahawa sepatutnya apa-apa sajalah sesuatu yang kita nak kaitkan akan berlaku, kita kena kata insya-Allah. Ini dia kata Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Tidak boleh. Sebab Nabi ini adalah manusia biasa seperti kita. Itu seperti mana yang disebut dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, hadis ini memberi satu pengajaran yang besar. Dalam hidup umat Islam ni, janganlah ada sesuatu walaupun tidak diniatkan, tapi cubalah elak supaya jangan ada unsur-unsur walaupun dalam bentuk qauli, dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan zahirnya nampak ada persamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni merupakan satu bentuk pernyataan supaya kita berhati-hati dalam setiap tindakan kita, agar jangan ada unsur-unsur syirik kepada Allah. Kalau saya nak buat contoh beginilah, ni dalam bentuk kata-kata. Yang disebut dalam hadis ini dalam bentuk kata-kata. Kalau dalam bentuk
perbuatan. Misalnya kita kata seseorang yang pakai azimat, tangkal, tak kiralah cincin kerana niat untuk faedah-faedah tertentu. Misalnya kita kata contoh ni, ni beberapa kali sebelum ni saya telah sebut contoh ini. Misalnya pakai cincin kayu kokar misalnya. Dengan niat untuk supaya selamat, terhindar daripada kemalangan, terhindar daripada sengatan binatang berbisa. Itu semua tu boleh membawa pada syirik. Kalau saya nak buat contoh lain, ni contoh ni pun yang saya alami sendirilah. Saya pergi ke kedai runcit itu, dia ada gambar Tok Kenali. Dia letak gambar Tok Kenali di dinding kedai runcit itu. Jadi saya tanya dia, kenapa letak gambar Tok Kenali di sini? Sebab Nabi tak benar kita letak gambar, lekatkan gambar di dinding itu. Tak kiralah gambar binatang, asalkan makhluk yang bernyawa. Itu jelas dalam hadis. Tidak dibenarkan. Maknanya perkara itu tidak termasuk dalam amalan umat Islam. Tidak menjadi budaya umat Islam. Itu jelas dalam hadis. Bahkan orang yang melukis gambar, khususnya gambar makhluk bernyawa, itu dilaknat. La'anallahul musawwirin wal musawwirat. Bila saya tanya begitu, dia kata ini tak ada apa. Dia kata tak ada maksud apa. Ini sebagai ikhtiar untuk melariskan perniagaan. Dengan maksud itu. Saya kata lagi tak boleh kalau begitu. Bahaya tu. Sedangkan apa yang Nabi ajar, bila kita Nabi ajar dalam konteks kita bekerja lah, pada waktu pagi itu, dia ada doa-doa yang Nabi ajar. Dia ada doa-doa yang Nabi ajar. Dan dalam banyak-banyak hadis itu, antara yang disebut oleh Nabi, yang mana hadis ini dikira sebagai hadis untuk melahirkan umat Islam yang produktif. Bahkan hadis ini yang saya akan baca ni disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi almarhum dalam kitab dia yang berkait dengan produktiviti dalam Islam. Misalnya Allah sebut innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yudkhila. Itu hadis yang ringkas saja. Tetapi perlu kita tahu, sesungguhnya Allah suka kepada seseorang kamu apabila dia melakukan apa saja pekerjaan, tak kiralah kerja apa yang dia buat, dia fikirkan kepada kualiti kerja. Jadi berusaha untuk mengangkat kedudukan hasil kerja, itu termasuk dalam amalan agama. Itu termasuk dalam sunnah. Tak kiralah dalam kerja apa, profesion apa yang kita ceburi, sentiasa berfikir untuk meningkatkan kualiti, itu termasuk dalam sunnah. Jadi kalau dalam bab perniagaan, kena ada ilmu. Misalnya kebersihan, kalau kedai runcit kat susunan barang itu biar menarik. Lepas tu husnul mujamalah, layanan kita tu biar mesra pelanggan. Itu banyak disebut dalam hadis. Jadi kalau kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pekerjaan kita, bukan dengan kita letak gambar Tok Kenali. Sebab Tok Kenali ni, sebab saya dia pun lahir di pondok Tok Kenali ni, di kawasan itu. Memang orang kampung Tok Kenali semua tahu Tok Kenali ni orang miskin. Tok Kenali ni miskin ada. Yang kaya tu isteri dia. Isteri dia ni pun kaya. Ni kaya kerana dia dapat harta pusaka, tanah banyak, gitu ya. Tapi nak kata kaya, tersangat kaya tu tidak juga. Tapi Tok Kenali ni, nama dia Haji Yusuf itu dia tidak kaya. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab apa? Dengan kita letak gambar di dinding dengan maksud untuk melariskan perniagaan, mesti dia ada sedikit kebergantungan kepada gambar itu. Dia kata ni usaha ikhtiar saja. Ikhtiar itulah yang perlu kita perbetulkan. Ikhtiar itu. Itu bahaya tu. Bahaya. Baik. Tajuk yang kedua, iaitu tajuk yang ke-340. Kita kalau nak bincang tentang syirik ni sebenarnya panjang lah. Sebab kalau kitab yang ada dengan saya tu, mana ulama ada satu kitab khususnya syirik. Sebab syirik ni dia boleh berubah-ubah. Kalau zaman Nabi dulu, syirik ni dalam bentuk sembah berhala, syirik ni dalam bentuk sihir, syirik ni dalam bentuk azimat, tangkal. Bahkan pada binatang tu ada tangkal di zaman jahiliah. Tu kita tidak bincang secara detail. Cumanya kita kena pastikan pada diri kita dan juga di sekeliling kita ni tidak ada apa-apa unsur yang boleh memalingkan kita daripada berharap, bergantung kepada Allah. Kalau ada, kita kena buang. Misalnya
kalau saya nak sebut contoh yang ringkas lah, ada sahabat Nabi yang bila mereka awal lah memeluk Islam tu, masih ada lagi dia panggil watak. Watak ni satu kalung lah yang dilekatkan di tengkuk hayawan dengan maksud supaya hayawan itu tidak kena penyakit perut buncit, busung. Tu dia panggil watak. Biasanya watak ni, kalung ini dia punya permata dia telah kita kata diperbuat daripada kulit, dibuat daripada tulang ikan ataupun tumit arnab. Itu yang disebut dalam hadis, dia panggil watak. Jadi itu menjadi amalan masyarakat jahiliah. Bila sahabat tu masuk Islam, maka Nabi SAW arahkan supaya dia buang semua tu. Buang dia punya tangkal yang berada pada tengkuk hayawan itu, kerana itu boleh menyebabkan, dia boleh mengganggu kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahqiq ni dia, tauhid ni dia perlu tahqiq. Tauhid ni dia perlu tahqiq. Kita perlu murnikan. Jangan ada walaupun sebesar zarah unsur-unsur yang boleh menyebabkan kita ada kebergantungan kepada sesuatu itu. Misalnya kalau saya nak sebut contoh yang kedua, ni pun saya terkejut juga berlaku. Ada seorang kaya, tak sebutlah negeri mana ni sebab saya ni baik anak dia belajar dengan saya. Ayah dia ni jutawan. Saya pun kenal ayah dia. Dia pergi ke Mekah, macam mana pun tak tahu, saya pun tak tahu macam mana. Dia beli kain kelambu Kaabah satu ela 40,000. Yang kita tahunya kain kelambu Kaabah tidak dijual di pasaran. Dia ada muzium tempat simpan. Dia punya kain kelambu Kaabah. Tiba-tiba ada dijual, dia beli. Dia orang kaya. Saya pun tak pastilah dia beli itu dengan maksud apa. Tak apa, yang saya nak cerita ni, bila dia balik ke Malaysia, dia ambil semua kopiah anak dia, dia tetas ni, dia masukkan kain kelambu Kaabah tu yang dia potong kecil, dia masuk. Jadi anak dia pun pelik, kenapa dia buat begitu. Jadi anak dia telefon pada saya, macam mana Ustaz dia boleh kan? Kata kalau masuk kain kelambu Kaabah ataupun buat dengan kain kelambu Kaabah kopiah pun tak apa. Cumanya kena tanya ayah dia masuk secebis kain kelambu dalam kopiah tu untuk maksud apa? Untuk maksud apa? Dia mesti ada maksud. Manusia tak akan buat tanpa ada maksud. Mesti ada. Rupa-rupanya orang yang jual kain kelambu Kaabah kata kalau pakar ni dia menyebabkan jadi berkat. Saya kata salah tu. Kalau begitu salah. Tak ada satu dalil pun yang kata berkat tu. Berkat tu bukan pada kain kelambu Kaabah, pada Kaabah tu. Kita tawaf, kita beribadat di Multazam, dekat dengan Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim, dekat dengan Hajarul Aswad, ataupun kawasan Kaabah itu. Bukan kain kelambu tu kita bawa balik ke Malaysia, itu tidak begitu maksud barakah. Jadi kita nak ambil berkat dengan sesuatu ni, dia tidak boleh ikut perasaan, dia kena ada dalil, dia ada disiplin dia. Kalau kita langgar disiplin itu, dia boleh bahayalah. Silat-silat hari bulan dia boleh menyebabkan berlaku, timbul kepercayaan yang tidak ada asal daripada agama. Itu yang kita bimbang. Tak ada kaitan apa pun sebenarnya. Bahkan di situ bagi saya dia telah ditipu. 40,000 satu ela. Tuhan hadirat. Ini berlaku. Jadi saya minta kepada anak dia kalau boleh buang lah. Sebab sebenarnya saya syak lah. Sebenarnya ayah dia tu dia ada anggapan lain, cuma dia malu nak cerita pada anak dia. Itu bahaya. Itu tertipu. Seperti orang yang jual cincin itulah, dengan sebab dia letak cincin itu kayu kokar dikaitkan pula dengan asal kayu perahu Nabi Nuh itu. Bila dikaitkan begitu, dikaitkan dengan Nabi, maka dia jadi tinggilah harga cincin itu. Ini gimik perniagaan orang-orang yang jahil. Bahaya hadiah-hadiah. Macam mana boleh tahu kayu perahu Nabi Nuh? Ini cerita ni ustaz yang bawa balik daripada Mesir ni, yang dia penjual tu ceritanya. Dia kata yang bekal kayu kokar ni, buah tasbih tu 1,000 lebih. Tasbih yang letak di tengkuk dia tasbih dia begini jawab. Dia bergerakkan jadi berpusing di tengkuk dia. Besar saya tengok. Satu biji tu sebesar ni 1,200. Kalau cincin tu 600 ringgit. Begitulah lebih kurang harga. Semasa dia buat promosi tu saya ada. Hati yang lucu ni, dia buat promosi tu di rumah ayah saya. Tu yang pelik tu. Kita pun tak faham kenapa berlaku. Kebetulan saya balik, terkejut saya tengok
Kalau hadirat dengar cara huraian dia terhadap kelebihan kayu kokar ni, kalau kita yang belajar ilmu perbezaan antara tauhid dan syirik ni, memang kita rasa sangat bahaya. Sehingga penjual ni kata dia bila dia nak pergi ke Al-Star tu, sampai di pertengahan jalan tu dia naik bas ekspres, dia tertinggal cincin tu, dia rela berhenti, dia balik semula ke kampung dia, beli tiket lain. Sebab dia kata, ni dia sebut, saya dengar sendiri, sebab dia kata dia rasa macam tak selamat kalau tak pakai kayu ni, cincin kayu kokar. Tu bahaya tu. Padahal cincin ni asalnya harus, tetapi bila pakai dengan maksud, ada hikmat tertentu, bahkan berkait dengan selamat ataupun tidak selamat, itu sudah dikira bahaya. Dia boleh mengganggu akidah tauhid. Itu bahaya. Baik. Tajuk yang kedua, iaitu tajuk yang ke-340, lagu dan kesenangan yang melalaikan. Di sini Imam Bukhari bawa tajuk berkenaan dengan lagu, muzik yang boleh melalaikan, dan Imam Bukhari telah kemukakan banyak riwayat di bawah tajuk ini, sekitar 6 riwayat. Ini kena berhati-hatilah. Mana kita nak berhibur pun jangan lebih-lebih. Kalau kita terima pendapat, sebab ramai juga, tapi bukan jumhur lah. Jumhur mengatakan muzik ini tidak halal. Tetapi ada juga di kalangan ulama yang mengatakan halal. Yang halal itu pun muzik dalam bentuk yang sederhana. Kalau di masjid memang tidak boleh langsung kita mainkan muzik, nak menyanyi dalam masjid. Sebab saya tengok dalam internet tu ada pengkuliah tu menyanyi dalam masjid, lagu Bollywood, Hindustan ada. Tak saya sebut nama, boleh cari sendiri. Terkejut kita. Lepas tu dia baca Quran dalam bentuk rentak Hindustan, sebab dalam hadis tidak dibenarkan. Jelas baca Al-Quran ni lahan, sebutan, kemudian kita kata burdah dia tu mesti seperti yang dibaca oleh Nabi dan para sahabat. Dia tidak boleh rentak tu kita ikut nyanyian, mana-mana nyanyian, itu jelas tidak dibenarkan. Apatah lagi kita main muzik dalam masjid, itu lagi tidak boleh. Salah satu sebabnya kerana main muzik dalam masjid ni, ini menjadi budaya mana-mana agama. Jadi Islam dia tidak boleh menyerupai ajaran agama lain. Baik, tak apalah. Baik, cuba kita tengok beberapa hadis. Di sini 6 hadis semua ada. Hadis yang ke-784, an Abdullah bin Dinar qala kharajtu ma'a Abdullah bin Umar ila as-suq famarra ala jariyatin saghiratin tughanni faqala inna asy-syaitan law taraka ahadan la taraka hadhihi. Daripada Abdullah bin Dinar, ia berkata, aku pernah keluar bersama Abdullah bin Umar ke pasar. Ini cerita ni hadis ni kalau dalam istilah dia panggil athar sahabat. Athar sahabat ni maknanya sahabat Nabi cerita pengalaman dia. Mana kata Abdullah bin Dinar, dia kata pernah aku keluar bersama seorang sahabat Nabi yang besar lah, iaitu Abdullah bin Umar. Ni anak Sayyidina Umar. Mereka pergi ke mana? Pergi ke pasar. Ketika di pasar itu dia lalu berdekatan dengan seorang anak perempuan, kanak-kanak perempuan kecil yang sedang bernyanyi. Bukan bala lagi, bukan kanak-kanak perempuan yang kecil, sedang menyanyi. Lalu Ibnu Umar berkata, seandainya syaitan membiarkan seseorang, nescaya dia akan membiarkan budak ini. Maknanya kata-kata Ibnu Umar, mana budak yang kecil ini, walaupun kita kata dia ni tidak menanggung dosa dengan perbuatan dia, tetapi nyanyian dia, sikap berhibur dengan menyanyi begitu tu, kalau dibiarkan, dia boleh terbawa-bawa sampai ke balik, sampai ke dewasa. Dan sebenarnya nyanyian ataupun muzik ini, dia salah satu wasilah syaitan untuk melalaikan manusia daripada zikrullah. Cuba bayangkan seorang yang hidup dengan nyanyi, dengan bermuzik daripada kecil lagi, dia besar dalam keadaan hati dia tu terbentuk dalam keadaan begitu. Sedangkan dalam riwayat yang sahih, bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tak benar lagi isteri-isteri Nabi ni mengumandangkan syair-syair di rumah. Tak sesuai. Nabi tak benar. Mana melampau tu bersyair sehingga menghiburkan hati dengan syair sehingga terpinggir Al-Quran. Itu Nabi tak benar. Itu jelas dalam riwayat. Bila Nabi sebut begitu, Aisyah radhiyallahu anha kata, selepas daripada itu aku tak baca lagi syair.
Aku tidak mendeklamasi ke syair lah. Aku tidak baca lagi syair-syair Arab jahiliah di rumah. Bahkan aku lebih banyak baca Al-Quran. Kalau kita terima lah, kalau kita terima boleh nasyid, kita kata memang ulama kita terima, tapi janganlah jadikan dia tu sebagai orang panggil kebiasaan kehidupan. Sebenarnya ada kesan yang buruk. Secara tidak langsung dia akan rasa minat lebih kepada muzik, walaupun kita kata halal. Kalau kita nasyid misalnya, akhir sekali dia akan terpinggir Al-Quran, terabai Al-Quran. Itu yang dimaksudkan di sini sebenarnya. Mana kalau kita baca syarah-syarah hadis berkait dengan berhibur, khususnya dalam konteks lagu, muzik, kalau ulama yang membenarkan pun, kadang-kadang ulama tu benar tu untuk masyarakat saja. Dia tidak amal pun perkara itu. Lepas tu dia ada disiplin. Cuma kalau tanya saya lebih cenderung ke arah cuba elok lah. Takut jadi kita rasa lebih senang dengan muzik daripada Al-Quran. Bila kita perdengarkan dalam kereta kita ke misalnya, dalam telefon kita ke, tak kira lah kita perdengarkan muzik, nasyid ke, kita rasa itu lebih menyenangkan hati kita daripada kita memperdengarkan bacaan Al-Quran. Kalau sampai tahap itu, maknanya sudah terjejah teruk dah tu, orang panggil kehidupan agama kita sebenarnya. Jangan sampai ke tahap itu. Sebab itulah ulama atas dasar sadduz zara'i, nak elok daripada bahaya tu, dia kata lebih baik tak perlu ambil, tak perlu kita jadikan sebagai hiburan kita. Dia bimbang kok jadi gitu. Dan sekarang ni memang sudah berlaku pun. Memang sudah berlaku. Sehingga susah kita nak kawal. Sebab itulah Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia mengambil sikap membenarkan, tetapi mesti melalui proses pendidikan dalam keluarga. Kena didik anak. Misalnya bila dia dengar muzik, bagaimana kita nak buat? Sekurang-kurang 3 kali sehari dia kena baca Quran. Nak kawal itu. Bayangkan, cuba bayangkan bagaimana terbentuk anak-anak kita langsung sehari tak baca Quran, tiba-tiba dalam sehari itu berjam-jam dia dengar muzik, dengar nasyid, cerita kartun pun penuh dengan muzik. Cuba bayangkan bagaimana anak-anak ini membesar, pergi ke universiti dalam keadaan jiwa gitu. Ini satu bahaya. Sebab itulah ulama-ulama kita, kalau kita baca buku-buku bagaimana proses, kalau kita kata ada proses kristianisasi, ada juga proses meyahudikan kehidupan umat ini. Salah satunya adalah melalui hedonism. Hedonism mana dia membiasakan, menjibilah ni maknanya dia tanam semangat suka kepada hiburan. Itu dia panggil hedonism. Budaya hedonism ni ada, memang sangat bahaya sebenarnya. Sangat bahaya. Manusia boleh lupa kepada Quran. Itu berlaku secara amali. Bukan kata teori, tidak. Memang berlaku gitu. Baik. Sebab itulah ni saya nak sebut ni pandangan ulama, misalnya Imam Ghazali. Bagaimana ni kita nak kawal supaya hidup kita ni tidak tenggelam, ataupun kita tersesat, kehidupan kita jadi sesak dalam kita kata kehidupan. Baik, sekarang ni kita salat 5 waktu. Kalau mengikut kebanyakan ulama, antaranya Imam Ghazali, sebenarnya dengan salat 5 waktu tu kita ambil peluang. Kalau kita baca Quran 5 minit saja selepas salat, sebab masing-masing kita sekarang ada smartphone, tak bawa Quran pun tak apa, baca Quran satu muka surat ni sebenarnya paling tinggi pun 5 minit ya. Kalau kita tidak boleh disiplin, kita tidak boleh istiqamah begitu hadirat, kita akan tenggelam. Sekarang ni kalau kita tengok, kita baca WhatsApp saja berapa jam sehari, FB lagi. Jadi kalau kita tidak boleh buat begitu, teruklah. Bahkan saya sendiri, kita nak jagalah, sebab kita pun hidup dengan internet, tak boleh lari dah dengan internet. Bahkan banyak info-info yang sangat berguna, terpaksa kita buat. Setiap kali nak baca kitab, kita akan baca satu muka surat Al-Quran, terpaksa, kena disiplin gitu. Tujuan pun mana sekurang-kurang 5 kali sehari kita baca Quran, walaupun separuh muka surat, separuh muka surat. Kalau kita tidak boleh didik anak kita begitu, berat juga. Sebab itulah zaman sekarang ini cukup mencabar. Tambah-tambah kalau anak yang berada di asrama. Saya tanya anak saya, ini pengalaman saya berinteraksi dengan anak saya sendiri, kita nak berkongsi secara ringkas. Saya tanya dia, duduk di asrama ni, dalam satu dom tu, ataupun satu bilik tu, sebanyak mana baca Quran sehari, waktu mana baca Quran.
Sebab kalau di semasa dia duduk dengan kita di rumah, tak apalah. Sebab saya buat baca Quran ni paling kurang 2 kali, paling kurang lah. Kita pastikan, walaupun kita pergi kuliah pun kita pastikan dengan isteri kita, anak ni baca Quran paling kurang. Kalau musim PKP dulu, setiap waktu selepas solat kita baca, sebab tak pergi ke mana-mana dah, musim PKP. Tu. Bila pergi di asrama, sebab tu saya kata kita terfikir, dia kata adalah baca sekali-sekala, dia kata. Tu. Kawan-kawan macam mana? Dia sebut, dia kata kawan-kawan dia ni Quran pun tak bawa. Cuba fikirlah. Cuba fikir. Bukan semua, tapi ada dalam bilik dia tu tak baca Quran. Dia sebut begitu. Cuba bayangkan, anak-anak kita tu membesar dalam keadaan diberi pendidikan, tetapi bukan pendidikan seperti itu. Padahal Quran ni sebenarnya antara mukjizat Al-Quran, seperti mana diperjelaskan oleh ulama. Bahkan Dr. Yusuf Qaradawi, dia ada satu buku khusus, dia panggil Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Karim. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi, sebenarnya Allah nak menyatakan sesuatu kepada kita. Ni kita baca pun tidak. Jadi makna kita tidak tahu arahan-arahan Allah dalam kehidupan kita. Apa yang Allah kehendaki. Jadi makna kehidupan kita tu macam mana? Itu perkara yang paling besar lah. Perkara yang paling besar. Jadi sepatutnya kita kena ambil tahu. Contohlah, contohnya sebab anak saya sendiri pun, kita terpaksa hantar. Kita kena fikir nak buat macam mana. Hantar WhatsApp setiap hari, macam mana baca Quran ke pagi ni. Sebab apa tu? Cuba hadirat perhati, kalau kita baca hadis secara sistematik, bahkan kita baca pula huraian ulama, dia baca Quran, sahabat ni dia tidak ada waktu. Kenapa sahabat Nabi ni dia lebih kurang 6 orang? Kenapa dia boleh khatam Quran setiap hari, walaupun perkara itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah, tapi dia pernah buat. Selepas Nabi wafat pun, oleh kerana dia oleh kerana terlalu banyak dia baca Quran. Kalau dia tak bercakap, dia baca Quran. Semasa gembala kambing pun baca Quran. Akhir sekali dia dapati dia khatam setiap hari. Bila perkara ini diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah panggil. Aisyah sebagai muftiah, sebagai mufti perempuan, tepat rujuk dalam bidang agama, walaupun perempuan. Aisyah kata Nabi pun tak pernah buat begini. Yang jelas ni Nabi khatam Al-Quran ini lebih kurang seminggu, 3 hari. Nabi tak khatam Quran setiap hari begini. Memang tidak ada hadis pun. Jadi Aisyah kata, aku bimbang, kukuk bacaan Quran kamu tu tidak berkualiti. Bila kamu baca 30 juzuk itu setiap hari, cuba bayangkanlah bagaimana kualiti, sebut huruf kualiti dia punya burdah, kualiti rentak Quran seperti yang Nabi ajar. Sebab itulah bagi orang-orang yang khatam Al-Quran setiap hari, mana bagi dia tidak sunnah, sepatutnya dia kena, ni cadangan Aisyah, sepatutnya orang yang khatam Al-Quran setiap hari dia kena jarakkan sehingga sekali seminggu, ataupun paling kurang 3 hari sekali. Ni bagi sahabat yang bagi Aisyah ni sudah termasuk dalam masalah problem ni. Cuba bayangkan macam mana kualiti bacaan. Sebab saya pernah dengar dulu di Terengganu dulu, hadirat, dia ada satu pusat tahfiz di Kubang Bujuk. Biasa dengar ke Kubang Bujuk tu, sahabat saya ramai dia punya itu. Dulu peringkat awal dulu dia pernah buat nak terima syahadah, nak terima CJ itu, bila hafal Al-Quran 30 juzuk, mula-mula peringkat awal dia buat kena baca 30 juzuk daripada pagi sampai pukul 11, pukul 12 malam. Kalau 10 salah dalam 30 juzuk, 10 salah kena ulang semula. Tak berat tu? Berat tu. Akhir sekali ramai yang demam pun ada, guru sendiri pun jadi bermasalah sebab tekanan itu. Akhir sekali dia kurangkan kepada 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari pun daripada pagi sampai ke 10 malam. Katanya sekarang ni dijarakkan lagi. Mana dalam sehari sekitar 5 juzuk saja. Dan 5 juzuk itu tidak boleh salah 10 kesalahan. Jangan lebih daripada 10 kesalahan. Tak apalah, yang saya nak sebut di sini ya, kesan daripada kita menerima hiburan dan menjadikan hiburan itu sebagai hiburan yang tidak terkawal, khususnya muzik. Walaupun ulama yang membenarkan, dia pun letak dia punya disiplin yang sangat ketat dengan syarat. Kalau kita tengok dalam kitab, kalau kita nak dengar muzik, dia dengan syarat dia tidak boleh
habis masa, kita menghabiskan masa yang banyak di situ. Kalau itu termasuk dalam minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Kita bila dengar muzik janganlah sampai peringkat timbul satu perasaan bila dengar Quran rasa tak senang, bila dengar muzik rasa senang. Kalau sudah berasa begitu, maka itu sudah dikira bahaya. Fikir sendirilah. Kita kena fikir, itu bahaya tu. Sebab tu bagi saya, kita kena, kalau kita tak benar langsung anak kita dengar muzik dalam konteks dunia sekarang, dia akan timbul masalah juga. Sebab muzik ni di sekolah pun ada muzik. Ada satu pendidikan muzik khusus, itu dianggap sebagai seni. Jadi kalau kita tolak terus kata haram secara total, muzik tentera pun tak boleh, tak, misalnya, dia akan timbul masalah. Sebab itulah ibu bapa ni perlu kawal. Sebab kawalan yang paling baik adalah dengan menyemarakkan bacaan Al-Quran. Menyemarakkan bacaan Al-Quran. Baik, saya sure ni, yang mana anak saya buat daripada PKP dulu, kita terpaksa buat kan. Sebelum, walaupun kita rasa peringkat awal kita rasa terganggu juga. Sebab kerja kita ni paling kurang hadirat kena buat 2 kali, satu muka surat 2 kali sehari. Mesti buat. Kalau tidak, dia akan terjejah kehidupan itu. Kita tidak terasa di dunia ni, tapi di hari akhirat kita akan lihat rizal dia, keputusan dia tu. Dalam hadis banyak, bukan satu hadis. Bila kita dibangkitkan di hari akhirat ni, hadirat, mula-mula sekali sebelum Allah Subhanahu Wa Taala urus kita ni, mula-mula sekali adalah Allah dedahkan keputusan jumlah amalan kita. Dia dalam riwayat sebut ni, dia punya buku catatan kita ni, dia melayang-layang di udara. Dan buku catatan yang malaikat tulis ini, dia akan cari sendiri kita. Dia tahu mana tuan dia. Bila sampai tu dalam Quran pun sebut, bila sampai tu kita boleh buka dengan sendiri, buka setiap muka surat. Akhir sekali Allah sebut, bila manusia lihat buku catatan dia tu dengan lengkap ada, setiap bermula daripada balik sampai dia mati, maka orang-orang yang baca kitab ataupun catatan dia kata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam Quran sebut, kitab apakah ini sehingga dicatat semuanya, yang kecil yang besar semua dicatat. Kitab apa ini? Itu sebagai peringatan kepada kita. Baik, hadis yang pertama di bawah tajuk yang kedua ini, iaitu lagu dan hiburan yang melalaikan. An Abdullah bin Dinar qala kharajtu ma Abdullah bin Umar ila suq. Tadi jadi bila Ibnu Umar mendengar seorang kanak-kanak perempuan bernyanyi di pasar, maka dia kata, kalaulah syaitan tidak boleh ganggu anak-anak ini, pasti aku akan biarkan. Maknanya mengikut Ibnu Umar, kanak-kanak yang kecil pun diganggu oleh syaitan juga. Jadi kenapa kanak-kanak ini menyanyi? Ini salah satu bentuk gangguan syaitan. Tujuan apa tu? Ulama kalau dalam syarah hadis dia sebut syarah ni lah, mana syaitan ni dia berpandangan jauh. Padahal kita kata kanak-kanak kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan pun tidak dikira sebagai dosa. Tapi tak apalah, ini proses syaitan mendidik kanak-kanak supaya dia lalai, sehingga kehidupan dia terbawa-bawa sampai kepada dia akhir balik. Syaitan ganggu dia semasa kecil lagi dengan cara menanam semangat cintakan hiburan daripada kecil lagi. Ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar. Maknanya Sayyidina Umar kata, kanak-kanak ini dia telah disesatkan, telah dilalaikan oleh syaitan daripada awal usia lagi. Mana kalau ibu bapa tidak main peranan mendidik, mengasuh dia, maka begitulah kehidupan dia semasa dia dewasa. Itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar. Sebab itulah Ibnu Umar dia larang kanak-kanak itu. Baik, saya nak sebut di sini 2 perkara daripada hadis ini. Yang pertama, seperti yang saya sebut tadilah, bahawa kita nak berhibur, sama ada muzik dan sebagainya, mengikut ketetapan ulama yang mengatakan muzik halal, tetap mereka kata jangan terabai Al-Quran. Syarat dia ni bagi ulama yang kata harus muzik itu. Bagi yang kata haram, itu cerita lain. Yang kedua, menyibukkan diri dengan lagu, tak kiralah nasyid ke apa, asalkan lagu ada muzik, itu termasuk dalam hiburan ni secara umum. Secara umum, mana seseorang itu sudah hampir dengan syaitan dan iblis. Kena ingat, ini penting yang kita tahu.
Banyak hadis, dalam kitab ni pun kita akan jumpa akan datang, banyak Nabi sebut buat amalan ini. Misalnya contoh kita majlis ilmu, sama ada majlis kita baca Quran, majlis kita kata kuliah, khutbah, kita datang ke masjid ni iktikaf, tu dia panggil majlis ilmu. Nabi sebut dalam banyak hadis, bila kita berada dalam majlis itu, malaikat akan menutup kita dengan sayap-sayapnya. Bahkan banyak dalam riwayat sebut malaikat akan doa rahmat kepada Allah untuk kita. Baik, itu kalau kita berada dalam majlis zikir. Zikir itu termasuk baca Quran, termasuk iktikaf, termasuk perbincangan ilmu. Baik, sekiranya seseorang itu kita terdengar muzik, apakah malaikat rahmat datang kepada kita? Tak ada seorang pun ulama sebut begitu. Satu hadis pun tidak ada. Bahkan ketika itu yang datang menghampiri kita ni adalah iblis dan syaitan. Itu memang semua ulama sebut, tak ada khilaf. Saya tak pernah jumpa dia begini ini kalau kita boleh bahasa Arab. Kalau kita tidak boleh bahasa Melayu pun tak apa, type dalam internet, pergi tempat Google search tu, type kesan muzik dalam kehidupan, dia akan sebut kenyataan. Banyak artikel, kalau dalam bahasa Arab lagi banyak. Cuma yang saya nak sebutnya, tak ada seorang pun ulama mengatakan bila kita berada dalam keadaan dengar muzik, walaupun dikatakan haruh, muzik, nasyid dan sebagainya, tetapi malaikat rahmat tak datang kepada kita. Itu maknanya. Sebab perkara itu kira-kiranya bukan pilihan, bukan kehidupan yang menjadi pilihan Nabi SAW dan juga sahabat dan juga ulama. Jadi kena berhati-hati. Sebab tu saya tak beranilah. Sebab saya pun dalam pengalaman kita kuliah, bila kita baca hadis-hadis berkenaan muzik, memang orang akan tanya, jadi apakah bila kita dengar muzik tu maknanya kita tidak dapat rahmat? Saya kata saya tak pasti. Cumanya yang saya pastinya, tak ada satu nas daripada Nabi dan tak ada satu kenyataan daripada ulama kalau kita dengar muzik maka kita akan diselubungi rahmat. Itu tidak ada. Ataupun kita akan dihampiri oleh malaikat, memang tidak ada. Tak ada satu kenyataan pun. Tetapi kalau kita berada dalam keadaan zikrullah, tak kira dah dalam apa saja, dengan Quran ke hak tu memang banyak lah. Nabi sendiri, sahabat, para ulama. Jadi kita kena fikirkanlah. Lebih-lebih lagi ketika kita sedang memandu kenderaan, sepanjang waktu kita memandu kita dengar muzik, cuba bayangkanlah. Sebab tu saya tidak kata haram muzik, walaupun setengah suara kritik lah, tapi dengan disiplin. Cuba bayangkanlah hadirat, kalau kita pergi ke sekolah-sekolah, kita kata muzik ni haram, kita pergi pendapat. Sedangkan pendidikan di zaman kita lah ni, muzik salah satu pendidikan, seni. Sebab itulah bagi saya, ulama-ulama yang mengatakan muzik ni harus, bukan kata sunat, tak ada seorang pun kata sunat, sekadar harus saja, mereka kata begitu pun dengan kebimbangan, dengan meletak kedisiplin yang ketat. Takut apa? Takut kita tenggelam dalam kehidupan itu. Sebab kehidupan muzik ni sebenarnya asal dia adalah kehidupan bukan Islam. Itu asal dia. Sebab zaman Nabi dulu, kalau kita baca sejarah, saya ambil mudah begini. Ketika berlaku peperangan Uhud, peperangan Badar tu satu hal lah, peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni, ketika Abu Sufyan bawa tentera dia pergi ke medan Uhud, dia ada satu kumpulan penyanyi, pemuzik. Mereka cuba nak menghiburkan, menaikkan semangat masyarakat dengan muzik. Jadi ulama bincanglah perkara itu. Apa kaitan, bagaimana kedudukan muzik, nyanyian-nyanyian dalam masyarakat kafir Arab jahiliah ni? Rupanya perkara itu adalah merupakan kehidupan dia. Bukan hiburan-hiburan kecil, tidak. Dia menjadi kehidupan. Jadi kalau kita tak kawal perkara ni memang sangat bahaya. Dan nak kawal susah. Sebab setiap anak ni ada smartphone sendiri. Ada earphone pula, kita pun tak tahu dia dengar apa pun tak tahu. Sebab itulah bagi saya, waktu zaman kita ni adalah zaman yang sangat memerlukan ibu bapa tu, dia menjadikan anak sebagai kawan rapat dia. Dia menjadikan anak tu sebagai kawan dia. Bimbang juga kita. Ini sebab ada kajian ahli akademik, dia kata kehidupan masyarakat Islam sekarang ni walaupun hidup satu rumah, tapi mereka hidup dalam dunia yang berbeza. Kena fikir tu. Ayah dalam dunia dia, padahal satu bumbung tu. Isteri pula dalam dunia dia sendiri, anak dalam dunia dia sendiri. Bilik itu merupakan kehidupan berbeza-beza. Tu bahaya.
Bahkan ibu bapa tak tahu aktiviti anak. Itu yang berlaku sekarang. Tak pernah tanya pun apa yang anak buat. Itu bahaya. Sedangkan anak kita ni hadirat, saya nak sebut macam mana, paling mudah saya sebut beginilah. Kelebihan anak ni dalam konteks agama kita seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi, anak ni harta yang paling berharga dunia akhirat. Saya nak ambil satu contoh supaya hadirat boleh faham. Anak kita ni, setiap perbuatan anak kita, perbuatan ma'ruf yang anak kita lakukan, tak kira lah baca Quran ke, berzikir ke, solat ke, dia puasa ke, dia tolong orang ke, dia mengajar masyarakat ke, kita akan dapat pahala. Tak perlu dia niat pun. Setiap kali anak kita mengajar, walaupun dia mengajar ilmu matematik itu adalah ilmu yang sangat berguna, dia boleh pahala dengan keikhlasan mengajar. Kita ibu bapa ni yang telah meninggal dunia, Allah bagi pahala yang lain. Itu kelebihan anak. Tak perlu niat. Anak ni tak perlu niat. Bila dia buat kebaikan, ibu bapa dia akan dapat. Itulah kepentingan anak. Sebab itulah hadir anak ni, kalau kita nak kata aset kekal lah hakikat sebenarnya. Dia merupakan jariah, amal jariah hakikatnya. Sebab kaitan kita dengan anak tu, kaitan, dia panggil dalam istilah ni apa, kaitan umumah dan ubuah, kaitan keibuan dan kebapaan. Anak tu, kaitan itu dia bersambung, tak pernah putus sampai hari akhirat. Sebab itulah Nabi pernah sebut, ada berlaku satu fenomena kepada umat dia bila bangkit di hari akhirat. Seorang ni ibu bapa lah, cuma dalam hadis tu sebut seorang ayah. Ulama kata maksud sekali dengan ibu. Bila dia bangkit di hari akhirat, dia tengok pahala dia sebesar bukit Uhud. Jadi si ayah ni terkejut. Ni Nabi sebut. Dia kata macam mana? Dia kata saya pun tak jangka ni pahala saya sebanyak ni. Dia tanya malaikat macam mana ni, saya pun tak faham ni, kenapa pahala saya banyak sangat. Dia terkejut. Malaikat kata kepada itu adalah pahala-pahala yang dikirim oleh anak kamu. Walaupun kamu meninggal dia, anak kamu, cucu kamu sentiasa buat kebaikan, maka Allah SWT bagi pahala kepada kamu. Anak kamu dapat pahala kerana amalan dia. Kamu dapat pahala kerana kamu telah didik anak kamu, sehingga bertimbun harta dia. Harta dalam bentuk pahala. Ini yang kita nak. Jadi kalau kita gagal didik anak kita, maka itu satu kerugian dunia akhirat pada kita. Cuba urus dengan baiklah. Cuba urus dengan baik. Baik, hadis yang terakhir. Hadis yang kedua lah. Kita tak sempat nak baca semuanya. Hadis yang kedua. Sami'tu Anas bin Malik yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lastu min dadad walad minni bi syai', yani laysa al-batil minni bi syai'. Kata Al-Muttalib, dia kata aku dengar Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata aku ni langsung tidak ada kebatilan daripada aku. Nabi kata aku ni tidak ada satu pun kebatilan daripada aku. Maknanya setiap ajaran yang aku buat tu tidak ada sedikit pun yang boleh memesongkan manusia. Makna Nabi beri jaminan, orang yang ikut aku dia akan selamat. Bahkan tidak ada sebesar zarah pun yang keluar daripada aku ia berbentuk kebatilan. Tidak ada. Maknanya di sini Nabi nak mengajar kepada umat, mana pada peribadi aku, pada tindakan aku, pada kata-kata aku, semua yang keluar daripada aku semuanya adalah redha Allah. Tidak ada satu pun yang berbentuk kebatilan. Apa maksud Nabi kata begini? Maksud Nabi berkata begini ialah, kalau kita nak selamat, kita kena tahu tentang kehidupan Nabi secara lengkap, baru kita selamat. Kita ikut Nabi. Walaupun kita faham atau tak faham, kita ikut Nabi, insya-Allah kita selamat. Jadi saya nak buat satu contoh zaman sahabat. Sayyidina Ali, ni dalam konteks hadis ni, saya nak buat satu contoh. Cerita Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni hadirat pernah selepas Nabi wafat, ada tabi'i minta supaya dia buat praktikal wudu. Golongan tabi'i minta Sayyidina Ali tunjukkan cara wudu Nabi. Maka Sayyidina Ali kata kepada tabi'i, okey, kamu bawakan kepada aku sebekas air, sebaldi air lah, sebekas air. Yang mana disebut dalam hadis bekas itu dia yang bahagian muka dia tu besar lah, boleh dicelup tangan itu. Tak apalah.
Jadi Sayyidina Ali pun ambil lah. Bila dibawa kepada dia air, maka dia pun ambil wuduk dengan celup tangan dia seluruh bermula daripada kita kata basuh tangan sampai kepada basuh kaki. Selepas selesai wuduk, adalah baca doa dia baca. Selepas daripada itu dia tengok dalam bekas tu masih berbaki air. Dia pun ambil air itu, dia minum sambil berdiri. Jadi anak-anak murid yang sedang memerhatikan perbuatan tok guru dia yang bernama Sayyidina Ali ni rasa pelik lah. Dia rasa janggal, dia pelik. Sayyidina Ali pun kata, memang aku tahu kamu tengok aku buat gini, kamu rasa ganjil, kamu rasa janggal. Sayyidina Ali kata, demi Allah, aku buat gini kerana aku lihat sendiri dengan mataku Nabi selepas ambil wudu, kalau ada air yang berbaki itu dia minum, pernah dia minum, aku tengok sendiri. Walaupun aku tidak tahu apa hikmat kenapa Nabi buat begitu, tapi oleh kerana Nabi buat atas dasar iman kepada Nabi, maka aku buat. Sebab aku yakin apa yang Nabi buat tidak ada risiko, tidak ada keburukan, tidak ada perkara yang negatif. Itu cara Nabi mengajar, memberikan pendidikan kepada masyarakat tabi'i bahawa sesuatu yang sahih daripada Nabi, walaupun kita tidak faham hikmat dan falsafah, dia mesti ada positifnya, dia mesti ada kebaikan. Itu ajaran Nabi. Pemahaman ini untuk Nabi sahaja. Kita tidak boleh bawa pemahaman sebegini kepada orang lain, sebab orang lain tak mesti betul, mesti ada berlaku kesilapan. Tapi kalau untuk Nabi, kalau dia buat sesuatu walaupun kita tidak faham apa maksud dan falsafah dia tetap benar. Tu Nabi. Sebab tu Sayyidina Ali kata, aku minum air ni sebab aku tak tahu pun sebab apa. Pada celup tangan berapa kali tu. Kalau kita di tempat kita nak anggap air tu mustakmal, ada. Itu. Begitulah hadirat, sedikit perkongsian pada pagi ni. Cuma 4 hadis lagi tu mungkin kita boleh bincang dalam sesi lain. Mudah-mudahan dengan beberapa hadis yang sahih yang kita bincang pada pagi ni sekurang-kurangnya menjadi satu peringatan kepada kita. Kita kena semok, kita datang ke masjid, anak kita tak datang pun. Kita datang ke masjid, isteri kita tak datang pun. Lepas tu bagaimana kehidupan mereka tu? Sepatutnya kita kena tanam dalam diri kita semangat masuk syurga sekeluarga. Kempen masuk syurga sekeluarga zaman Nabi sudah ada dah. Zaman Nabi sudah ada dah. Kalau kita baca dalam hadis, kempen bagaimana kita nak fikir. Sebab kalau kita datang ke masjid, mana banyaklah pahala kita dapat. Anak kita macam mana, isteri kita macam mana, kuku isteri kita masbuk muafiq pun tak tahu. Itu bahaya. Begitulah hadirat, mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dengan amalan kita pagi ni lah, berkongsi hadis ni, mudah-mudahan jadi penyebab untuk Allah turunkan rahmat pada kita dan barakah pada kita. Mudah-mudahan begitulah. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.